Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas Cikgu Zulaika. Pada hari ini saya nak ajar tentang reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam RBT tingkatan 3. Okay, kita boleh tengok apakah yang akan kita pelajari dalam topik pada kali ini. Yang pertama, kita nak belajar tentang maksud pemasaran. Yang kedua, kita nak menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, ada dua topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita tengok dulu maksud pemasaran. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, dalam kata lain, pemasaran adalah satu proses atau aktiviti yang mana dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, sebagai contoh, kita dapat lihat pada paparan gambar yang ditunjukkan dalam slide ini. Okay, pengeluar iaitu syarikat Proton Holding Berhad ni, okay, memasarkan pengeluaran keretanya kepada pengguna. So, itu adalah aktiviti pemasaran lah. Okay. Dan urus niaga yang berkaitan dengan jual beli produk adalah merupakan aktiviti pemasaran. Okay, kita tengok peta alir dalam bidang pemasaran yang mana awal peta alir ini adalah merujuk kepada keperluan dan kehendak pengguna. So, bila ada keperluan dan kehendak pengguna, so akan terjadinya permintaan. Okey, dari segi permintaan itu adalah permintaan produk lah, yang mana produk tersebut mempunyai nilai dan value, okey, untuk ditukarkan dalam satu bentuk urus niaga yang mana melibatkan pertukaran duit dan juga barang. So, analoginya adalah seperti biasa, okay, dia melibatkan seorang tu nak membeli barang, so dia akan membayar barang tersebut dengan duit, dan orang yang menjual barang tersebut akan memberi, okay, sebagai timbal balik daripada duit yang dibayar dalam bentuk barangan yang diurus niagakan. Okay, itu adalah satu aliran dalam bidang pemasaran lah. Okay, so dari urus niaga itu tadi akan pergi kepada pasaran. Okey, kita tengok sequence ataupun kronologi apa yang telah dibincangkan dalam peta alir bidang pemasaran tadi. Okey, dia bermula daripada pengeluar. Sebagai contoh, kita ambil perusahaan automobil nasional ni, iaitu Proton. Seperti yang kita maklum dan kita tahu, Proton merupakan pengeluar bagi kereta nasional, okay, kereta Malaysia kita. Dan pengeluar dia seharusnya menentukan produk yang hendak dikeluarkan. Okay, dalam kes ni Proton lah, dia akan mengeluarkan kereta sebagai produk syarikatnya, yang mana kereta akan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay. Kemudian bila mereka telah menghasilkan kereta, mereka akan menghantar kereta-kereta tersebut ke kawasan Proton. Okay. Kat sini dipanggil sebagai pergudangan, yang mana pergudangan ni merupakan tempat menyimpan produk. Okay. Kalau bergantung kepada syarikat tersebut, kalau dia kilang yang mengeluarkan beras contohnya, dia akan simpan beras lah di gudang syarikat mereka. So, dalam kes ni Proton dia menyimpan keretanya di kawasan lapang seperti yang kita dapat lihat dalam gambar ni, dan kat sini akan berlakulah aktiviti untuk melabel, okay, membungkus, okay, dan kemudian bersiap sedia untuk menghantar barang-barang ini, okay, melalui pengangkutan. So, kita boleh lihat kadang-kadang kita nampak dekat jalan, okay, ada lori ataupun truk yang mengangkut kereta, okay, untuk dibawa ke kedai promosi Proton ataupun kita panggil sebagai Proton Edar. Okay. Di kedai Proton tersebut akan adanya aktiviti pengiklanan, aktiviti promosi, aktiviti jualan, dan juga aktiviti publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk itu kepada pengguna yang akan membeli ataupun orang yang minat lah untuk melihat kereta ini dengan lebih dekat. Okay, sebab pengguna akan pergi ke kedai Proton, okay, atau Proton Edar untuk
melihat kereta mereka, ataupun mungkin mereka akan test drive untuk lihat sama ada kereta ni memenuhi atau tidak ciri-ciri yang mereka inginkan. So di Proton EDA tersebut akan berlaku juga aktiviti jual beli produk, okey, dan juga perkhidmatan. So sekiranya pengguna bersetuju ataupun puas hati dengan hasil yang mereka dapat, okey, maksudnya mereka berpuas hati dengan iklan ataupun test drive, okey, perkhidmatan yang disediakan, jadi mereka akan membelilah, akan melakukan proses yang seterusnya dalam urus niaga ini. Okey, dan akhirnya kereta tersebut akan sampai ke bahagian yang selanjutnya, iaitu bahagian yang terakhir dalam urus niaga ini, iaitu akan menjadi sama ada pengguna akhir ataupun pengguna organisasi. So dalam pengguna akhir ni, okey, pengguna yang membeli produk ini adalah mereka yang menggunakan produk ini secara peribadi. Okey, jadi kenderaan ini digunakan secara peribadilah, bukan atas perniagaan. Tetapi berbanding dengan pengguna organisasi, mereka menggunakan produk ini untuk tujuan perniagaan mereka ataupun tujuan sewa seperti teksi yang digunakan dalam sewa beli kenderaan. Okey, ini contoh bagi peta alir yang terakhir lah dalam kategori pengguna akhir dan pengguna organisasi. So kita lihat yang seterusnya, kita masuk pada tajuk kedua dalam topik pemasaran yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, ada 3 ciri utama peranan reka bentuk dalam pemasaran, iaitu yang pertama, untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okey, produk yang dipasarkan, okey, mestilah mempunyai ciri-ciri yang tertentu, okey, dan ciri-ciri tersebut merujuk kepada kualiti yang ada pada produk tersebut. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga peranan ni. Okay, peranan yang pertama yang telah kita bincangkan tadi adalah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi keperluan dan kehendak pengguna itu bergantung kepada ciri produk itu. Mungkin dari segi fungsinya, ataupun dari segi reka bentuk produk tersebut, atau dari segi kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk, ataupun mungkin saja disebabkan trend yang menyebabkan pengguna memilih produk itu. Okey, yang kedua, peranan yang kedua adalah merupakan saluran komunikasi mengeluar kepada pengguna. So kat sini merujuk kepada pengenalan diri produk itu sendiri. Nanti kita tengok apakah contohnya. Dan yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Ini melibatkan rangkaian perkongsian teknologi dan produk serta rakan strategik perniagaan yang saya akan huraikan sebentar nanti. Okey, kita lihat peranan yang pertama, berbalik pada keperluan dan kehendak pengguna. Okey, reka bentuk produk yang terdapat di pasaran seharusnya memainkan peranan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dari segi fungsi, okey, dari segi reka bentuk, ataupun dari segi kekuatan dan kelemahan produk tersebut. Keempat, nilai produk, dan yang terakhir, trend. Okey, contoh pada fungsi produk, pengguna kebiasaannya akan membeli produk tersebut dan menggunakan produk itu untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Okey, sebagai contoh, saya tunjukkan gambar rajah ini. Okey, rajah jadual 3.1 ni. Okay, kalau kita lihat pada gambar rajah ini, ketiga-tiga produk ini merupakan fail. Okey, tapi kita boleh lihat fail ini merupakan tujuan utamanya adalah untuk menyimpan dokumen lah. Tapi kita boleh lihat sebenarnya ada perbezaan pada fungsi setiap fail tersebut. Walaupun persamaannya menyimpan dokumen, tetapi dia mempunyai fungsi yang berbeza dalam menyimpan setiap dokumen tu. Contoh file pocket, kita akan simpan secara masuk vokal aja kat dalam fail tersebut. Okey, jadi kita menyimpan pelbagai helaian tugasan ke dalam fail pocket. Okey, terus masuk sekaligus. Tetapi berbeza dengan fail pengurusan, dia lebih diskret pada
menyimpan helaian tu mengikut kategori-kategori. Okey, so kita boleh asingkanlah kategori helaian kertas yang kita nak simpan dekat dalam fail tersebut. Untuk yang ketiga pula, fail sijil. Okey, fail sijil pula fungsinya menyimpan sijil dan lebih kepada mempamerkan apa isi yang dalam yang ada dalam fail tersebut. Okey, untuk rujukan orang yang melihat isi kandungan fail ni lah. So kat sini kita nampak 3 jenis fail. Okey, yang mana fungsi umumnya adalah sama tetapi fungsi khususnya adalah berbeza. So itu merujuk balik kepada fungsi produk lah. Okey, ciri fungsi produk yang mempengaruhi peranan dari segi nilai ataupun keperluan pengguna itu tadi. Okey, kita pergi pada ciri yang kedua dalam pemilihan keperluan dan kehendak pengguna, iaitu reka bentuk produk. Okey, untuk reka bentuk produk ni, produk dengan reka bentuk yang mempunyai nilai tambah seperti menarik, unik dan selesa biasanya akan mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Okey, terlalu banyak produk di pasaran, jadi ia juga bergantung kepada rekaan produk itu. Ada pengguna yang lebih memilih nampak mahal dan elegan, tetapi ada juga pengguna yang suka nampak ringkas dan santai, simple. Jadi dia bergantung kepada selera pengguna masing-masing lah, sama ada ingin memilih produk yang macam mana untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Kita pergi pada poin yang seterusnya, iaitu kekuatan dan kelemahan produk. Kebiasaannya pengguna dia selalunya lebih tahu produk yang diperlukan itu, sama ada dia sendiri mahu mementingkan pemilihan dari segi kekuatan reka bentuk produk tersebut berbanding fungsi, atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Contoh kita boleh beri adalah seperti yang ada dalam buku teks anda, iaitu sebagai contoh kipas ni. Kipas putih ini dengan kipas yang satu lagi yang nampak elegan, kedua-duanya ada perbezaan dari segi reka bentuk. Okey, tetapi fungsinya sama je. Okey, tertinggal lagi kipas yang nampak simple ni. Okey, dia fungsinya lebih bagus dari segi kuasa putaran angin, kerana lebih kuat dan laju, berbanding dengan kipas yang satu lagi, dia lebih cantik saja, tetapi reka bentuk kipas ni memang nampak menarik, cuma dia kurang laju dari segi kuasa putaran anginnya, juga perlahan. Jadi kelemahan bagi produk ni juga, yang kipas putih ni reka bentuk je biasa saja, berbanding dengan kipas satu lagi ni, fungsi kipasnya kurang tetapi dia mempunyai reka bentuk yang menarik lah. Sama juga macam penyimpan bekas kuih ni, yang kita boleh lihat kalau botol biasa ni kekuatannya bakul bekas balang ni lebih kedap udara lah berbanding dengan bekas yang satu lagi. Fungsinya memang sama, tetapi reka bentuk yang di sebelah kanan ni lebih menarik berbanding yang di sebelah kiri. Tetapi kelemahan untuk balang kuih di sebelah kanan ni, dia tidak kedap udara. Dia cantik saja tapi fungsinya tidak kedap udara. Itulah yang dimaksudkan dengan mementingkan sama ada kekuatan fungsi ataupun reka bentuk produk. So itu juga bergantung kepada pemilihan pengguna itu sendiri. Seterusnya nilai produk. Nilai produk lazimnya akan wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna juga. Nilai terhadap suatu produk dan perkhidmatan ni biasanya akan kita peroleh, akan kita dapat tahu apabila pengguna tu rasa pemilihannya tu berfaedah.
okey, dan dia dapat something benefit ataupun benda yang bermanfaat daripada produk yang dipilih. Okay, sebagai contoh, kita boleh tengok pada nilai barang dan juga nilai perkhidmatan yang ada diterangkan dalam buku teks RBT tingkatan 2 ni juga. Okay, sebagai contoh radio ni, okay, kedua-dua jenis radio ni ada nilai tersendiri lah masing-masing. Okay, reka bentuk radio di sebelah kiri ni, okay, yang mana boleh menyokong aplikasi internet lebih canggih berbanding radio yang di sebelah kanan ni. Okay, jadi dia mempunyai reka bentuk radio yang biasa je, tetapi tidak boleh menyokong aplikasi internet. So dari segi nilainya, kecanggihannya lebih kepada radio yang berwarna putih ni. Okay, kalau dari segi nilai perkhidmatan pula, okay, sebagai contoh kerusi pada perkhidmatan penerbangan, okay, kita boleh pilih sama ada executive punya seat ataupun economy seat. Itu bermaksud kalau kita pilih eksekutif, so maksudnya perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna tu mungkin untuk high class punya penerbangan, okay, kepada business class, ataupun yang satu lagi reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna kelas ekonomi. Kita nampak dia lebih biasa sebab melibatkan banyak orang pada satu masa setiap penerbangan tersebut, berbanding dengan kelas perniagaan, okay, dia lebih VIP, so dia lebih privacy lah, private. Okay, ni antara nilai perkhidmatan dan nilai barang yang diperincikan dalam nilai produk, okay, untuk keperluan dan kehendak pengguna. Dan yang terakhir bagi peranan yang pertama kita bincangkan ni adalah dari segi trend. Okay, trend ni adalah sesuatu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya, yang mana berlaku dalam tempoh tertentu dan akan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. So dia berkala, dia tidak selamanya. Sebagai contoh, kita boleh tengok pada teknologi telefon bimbit yang terkini dari zaman mula-mula diperkenalkan telefon bimbit sehinggalah ke era zaman sekarang yang mana lebih canggih, okay, lebih ringan, fungsi touch screen yang pelbagai dan multifunction. Dan juga kita boleh lihat pada trend pakaian, okay, jika nak dibandingkan dengan zaman dahulu dan trend pakaian pada zaman sekarang. So itu contoh dari segi trend. Okey, ini adalah peranan pemasaran yang kedua, iaitu saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Okey, komunikasi ini adalah satu proses untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. So komunikasi berlaku antara dua pihak. Tanpa dua pihak tak berlaku komunikasi, iaitu antara pengeluar dan juga pengguna. Reka bentuk sesuatu produk itu pun memainkan peranan yang sangat penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli sesuatu produk. Jadi setiap produk haruslah mempunyai pengenalan diri sebagai identiti, okey, yang mana pengenalan diri produk tersebut penting untuk menarik minat pengguna, terutamanya pengguna baru, untuk mengekalkan pelanggan yang sedia ada dan juga menambah pelanggan baru. So pengenalan diri produk ni akan dikenali melalui pelbagai platform, okey, pelbagai aspek yang ditonjolkan oleh reka bentuk produk itu sendiri, okey, terutama melalui antaranya adalah melalui penjenamaan, kesetiaan, okey, boleh diingat, dikenali dan keboleh percayaan kepada jenama. So setiap jenis pengenalan diri produk ni kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok pada penjenamaan. Penjenamaan ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai branding. Okay, menurut Kamus Dewan adalah bermaksud pemberian jenama kepada sesuatu barang yang dihasilkan. Dan penjenamaan ni menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol yang tertentu. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada gambar foto 3.2 ni terdapat banyak
jenama beras yang ada di pasaran. Jadi jenama memainkan peranan penting juga dalam pemilihan produk oleh pengguna. So selalunya bila pengguna tu kalau dia dah suka pada jenama tersebut, so dia akan setia dengan jenama itu. Okey, dan itulah sebab juga penjenamaan ni diberi nilai, antaranya nilai value kepada produk. Yang kedua adalah kesetiaan. Macam yang saya dah sebutkan tadi, kalau seorang pengguna tu dia dah suka pada sesuatu jenama tertentu, so dia akan setia. So kesetiaan juga merupakan salah satu elemen jugalah yang mana pengguna pilih. Dan ini juga adalah satu peranan pemasaran dalam bidang komunikasi. So pengguna yang setia menggunakan produk itu kerana suka dengan produk tersebut, dia akan terus kekal lah terhadap sesuatu jenama tu, kerana mungkin pemilihan ataupun kesetiaannya kerana kredibiliti syarikat tersebut, kualiti barang yang digunakan, reka bentuk, ataupun mungkin juga bukan dari segi reka bentuk tetapi dari segi keselamatan dan juga harga yang lebih berpatutan berbanding produk lain. Ada juga yang suka produk yang mahal, sebab mahal selalunya implikasinya adalah kualiti. So ada juga barang yang kita tak boleh rasa ataupun anggap dia murah dan tak berkualiti. Ada juga yang murah tetapi sebenarnya berkualiti dan berpatutan. Yang kedua adalah boleh ingat. Kat sini bermaksud produk yang mempunyai identiti yang boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut merangkumi fungsi, warna atau bentuk fizikal. Sebagai contohlah, kita cakap contohnya gambar ubat gigi ni. Selalunya dalam percakapan seharian kita akan sentiasa sebut ubat gigi tu dengan nama Colgate. Sebab Colgate kita akan sinonim dia adalah ubat gigi. So perkataan Colgate tu sebenarnya adalah satu komunikasi pelanggan sebenarnya, yang mana bila sebut Colgate dia akan terus ingat ubat gigi. So satu lagi yang saya selalu perasan adalah perkataan Maggi. Sebenarnya banyak ada jenama mi segera di pasaran, tetapi kenapa bila percakapan seharian pengguna selalunya sebut perkataan Maggi, berbanding dengan jenama lain sebenarnya pada mi segera tersebut. Sebab Maggi boleh disinonimkan atau boleh ingat sebagai mi segera. Ini antara dua perkataan yang saya boleh kongsikan untuk hal boleh ingat ni lah, untuk aspek boleh ingat ni. Seterusnya, dikenali. Reka bentuk produk yang dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Lazimnya produk ini telah berada lama di pasaran dan boleh dikenali walaupun hanya melalui bentuk fizikalnya sahaja. Sebagai salah satu contoh, jenama roti yang ada di pasaran ni, so paling top sekali ataupun yang kita sentiasa sinonim daripada luar aspek pembungkusan saja kita dah tahu itu adalah jenama tersebut. Sebagai contoh adalah roti Gardenia. Dan yang terakhir adalah kebolehpercayaan kepada jenama. Kebolehpercayaan kepada jenama ni, pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan, keselamatan dan reka bentuk. So pendek kata, sebut sahaja jenama tersebut, memang semua pengguna tahu dia adalah berkualiti. Dan menyebabkan pengguna mempercayai dan memilih produk tersebut untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Sebagai contoh, anda boleh lihatlah pada gambar rajah ni, siapa tak kenal dengan jenama Tupperware contohnya. Dan dari segi penjenamaan juga, dari segi jenama branding ni, semua orang tahu yang kalau melibatkan produk bekas makanan, jenama ni adalah yang terbaik. Ini adalah contoh penerangan bagi aspek kebolehpercayaan kepada jenama. Yang terakhir dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah peranan yang ketiga, iaitu pengukuhan penjenamaan sesuatu produk.
Okay, sebagai salah satu cara juga untuk kita meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah kita libatkan, sesuatu syarikat tu akan melibatkan syarikatnya dengan kegiatan melalui rakan strategik. So, gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza akan memberikan kesan kepada pengukuhan jenama, dan satu lagi kesannya adalah nak kurangkan kos. Okay, selain daripada reka bentuk dari segi jenama, pemasaran, sumber luar, ada terdapat dua jenis yang biasanya digunakan untuk pengukuhan jenama, iaitu pertama melalui rakan perkongsian teknologi dan produk, dan yang kedua rakan strategik perniagaan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan rakan perkongsian teknologi dan produk ni? Ianya merujuk kepada gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan. Pengeluar yang berlainan bergabung untuk menghasilkan reka bentuk produk yang baharu. Sebagai contoh, perjanjian rakan perkongsian teknologi dan produk antara DRB Highcom Berhad dan Zhejiang Geely Holding Group pada tahun 2017 lah. Geely ni adalah merupakan syarikat pengeluar otomotif yang terbaik di China, dan antara yang terbaik di dunia. Manakala DRB Highcom Berhad adalah syarikat milik Malaysia yang terlibat dalam industri pembuatan, pemasangan dan pengedaran otomotif. Jadi dua syarikat gegasi ini, dua syarikat besar ini, Proton dan juga Geely, telah membuat perkongsian teknologi dan produk dengan menggunakan jenama, dengan menggunakan teknologi daripada jenama Mitsubishi dan Honda. Jadi perkongsian teknologi dan produk bersama Mitsubishi akan telah menghasilkan reka bentuk kereta nasional kita, iaitu Proton Inspira, manakala bersama dengan Honda mereka telah menghasilkan reka bentuk Proton Perdana. Itu adalah contoh produk yang terhasil daripada rakan perkongsian teknologi dan produk. Ini contohnya, perkongsian teknologi yang jenama Mitsubishi dengan Proton dan juga Honda dengan Proton tadi. Dia penghasilan antara dua syarikat besar tadilah, Geely dan juga DRB Highcom, dalam menghasilkan produk kereta. Kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu rakan strategik perniagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan rakan strategik perniagaan ni? Dia adalah kerjasama yang wujud antara dua syarikat juga, yang berdaya maju, berpengalaman dan akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Tujuan wujudnya rakan strategik perniagaan ni adalah untuk memperkukuhkan penjenamaan. Sebagai contoh, syarikat motosikal dan enjin nasional Sdn Berhad, atau lebih kita kenali sebagai Modenas, dia merupakan sebuah jenama pengeluar motosikal tempatan, yang menghasilkan pelbagai model motosikal. Tapi bagi nak memperkukuhkan jenama Modenas tu sendiri, syarikat ni mengeluarkan 6 lagi model baharu, yang mana juga model bagi produk motosikal, iaitu skuter, street bike. Tetapi pengeluaran produk 6 model terbaru ni adalah hasil kerjasama dengan dua rakan strategik perniagaan mereka, iaitu KYMCO dari Korea dan juga Bajaj Auto dari India. So, modus operandi Modenas ni sebenarnya dia mengambil model yang sedia ada daripada rakan strategik perniagaan mereka, dan mereka menjenamakan semula produk daripada rakan strategik mereka ini dan memasarkan di negara ini. Ini contoh reka bentuk produk yang dihasilkan melalui rakan strategik perniagaan. So, sebenarnya reka bentuk produk ni daripada syarikat Kimco Korea dan Bajaj Auto ni. Tapi bila ada perjanjian ataupun kesepakatan rakan strategik, dia memberi
impak baiklah, impak yang bagus kepada Modenas untuk mengeluarkan lagi 6 model terbaru. Okey, yang mana pengeluaran 6 model terbaru tu sebenarnya memperkukuhkan penjenamaan Modenas tu. Tu fungsi rakan strategik perniagaan. Okey, berbeza dengan poin yang pertama tadi, okey, iaitu dari segi hubungan kerjasama antara dua syarikat. Okay. Dua syarikat besar menghasilkan kereta Proton Perdana dan juga Proton Inspira. Okay. Itu antara perbezaan yang kita boleh lihatlah dari dua aspek yang kita bincangkan ini. Okey, kita dah selesai tadi sesi penerangan untuk dua tajuk yang saya rasa agak panjang juga pada kali ini, iaitu maksud pemasaran dan tajuk peranan pemasaran. Okey, yang mana ada 3 peranan utama dalam pemasaran dan setiap kategori peranan pemasaran tu telah dibincangkan dan dijelaskan dengan terperinci. So, untuk tugasan dalam tajuk yang telah kita belajar pada hari ini, saya harap anda boleh menjawab TP1 ataupun PBD bagi topik ini, iaitu nyatakan maksud pemasaran. TP2 pula, awak perlu senaraikan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Dan tolong juga jawab untuk TP2 ni 2 soalan, iaitu nyatakan 2 contoh nilai produk bagi pengguna dan senaraikan 5 jenis pengenalan diri produk bagi pengguna. Okey, apa yang telah ataupun apa yang disoal melalui tugasan ini telah diberi penerangannya sebentar tadi. Okey. Okey, dengan itu selesai sudah penerangan slide saya dalam tajuk pemasaran pada hari ini, iaitu berkaitan dengan maksud pemasaran dan peranan pemasaran. So, saya harapkan anda akan membuat ulang kaji dan menjawab tugasan yang telah diberikan oleh saya sebentar tadi. Okey, sila like dan subscribe untuk kelas Cikgu Zulaika. Terima kasih semua.